بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Maksudnya, tidakkah engkau ketahui wahai Muhammad tentang orang-orang yang keluar melarikan diri dari kampung halamannya kerana takutkan mati, sedang mereka beribu-ribu ramainya. Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah sentiasa melimpah-limpah kurnianya kepada manusia seluruhnya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dan berperanglah kamu pada jalan Allah kerana mempertahankan kebenaran agamanya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Siapakah orangnya yang mau memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yang ikhlas, supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Dan ingatlah, Allah jualah yang menyempit dan yang meluaskan pemberian rezeki. Dan kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Sesudah kita menjelaskan hukum hakam kekeluargaan yang berkait dengan perkahwinan, penceraian, iddah, perkahwinan semula atau rujuk, serta hukum hakam yang berkait dengan kematian suami dan bagaimana keadaan isteri-isteri yang ditinggalkan. Maka kesemua hukum hakam itu yang berkait dengan kekeluargaan. Pada ayat yang kita bacakan pada malam ini, 243 sehingga 245, menceritakan tentang peperangan. Maka apakah kaitan ayat-ayat kekeluargaan dengan ayat-ayat peperangan? Apakah munasabahnya? Apakah dia hubung kaitnya? Sebagaimana yang kita jelaskan, bahawa antara ayat-ayat Al-Quran itu adanya tarabut, adanya penghubung, adanya kaitan, adanya kesinambungan, adanya perkara yang saling lengkap melengkapi, urusan dan perintah yang saling menyempurnakan antara satu sama lain. Bila mana Allah menyebut sebelum ini hukum hakam tentang kekeluargaan dan bagaimana menyusunnya, bagaimana membina, menguatkan kembali hubungan antara individu-individunya, bagaimana Allah menjelaskan hukum hakam asas-asas yang kuat supaya dalam urusan kekeluargaan dapat dijaga dengan baik dan teliti. Kemudian Allah menyebut selepas itu hukum hakam jihad untuk mempertahankan umat Islam, bagi menjaga kesuciannya dan mempertahankan akidahnya. Kerana tidak mungkin kebaikan bagi suatu keluarga itu melainkan dengan kebaikan masyarakat. Dan untuk menghimpunkan antara penjagaan maslahah khas dengan masalah ammah, maka perlunya ada keseimbangan dan perlunya ada hubung kait antara menjaga masyarakat dengan menjaga keluarga sehingga peringkat menjaga negara. Kalau sekiranya keluarga itu sebagai satu entiti masyarakat, maka menjaga negara daripada diceroboh, daripada pecah belah, daripada diserang juga merupakan tanggungjawab yang mesti dipahami. Kalau seorang individu, baik bernama isteri, baik bernama suami, bernama anak-anak, waris-waris, wali-wali dan sebagainya, menjaga keutuhan keluarga, mempertahankannya dengan hukum hakam yang ada, supaya ia tidak membentuk permusuhan dalaman yang melampau, supaya tidak
menyebabkan permusuhan-permusuhan yang akan menjadi bom jangka. Maka hukum hakam keluarga dikaitkan pula dengan ibadat solat. Dan selepas itu Allah Ta'ala nak beritahu sebagaimana kita menjaga hukum hakam kekeluargaan, demikian juga kita perlu menjaga negara kita daripada diserang, daripada pecah belah, daripada dizalimi, daripada dilanggar oleh musuh-musuh. Maka sebagaimana kewajiban kita menjaga keluarga kita, menjaga hubungan kekeluargaan kita, menjaganya dengan baik berdasarkan hukum Allah, demikian kewajiban kita untuk menjaga negara. Kerana apa gunanya kalau sekiranya kita katakan keluarga dapat dijaga dengan baik, tiba-tiba negara kita diceroboh, akhirnya keluarga juga akan hancur. Musuh dengan kekuatannya akan memisah-misahkan keluarga. Musuh dengan segala kezalimannya akan merosakkan hubungan antara pasangan suami dan isteri. Itu yang kita lihat bila Jepun serang negara Malaysia sebagai contoh. Dia ambil isteri, dibunuh suami, dijadikan buruh paksa. Bukankah seluruh keluarga itu rosak? Dengan dipisah-pisahkan. Yang lelaki dihantar ke Burma untuk buat apa yang disebut sebagai jalan kereta api maut. Yang menentang dibunuh, dipenjara. Yang wanita pula diperkosa. Dipisahkan daripada anaknya, daripada ibunya. Maka sebagaimana kita dituntut menjaga keluarga dan hukum hakam berkait dengannya, bila berlaku penceraian, anak-anak juga dijaga dengan teliti dalam Islam. Kewajiban memberi nafkah, kewajiban menyusukan, semuanya dijelaskan. Tanzim usrah, aturan kekeluargaan. Supaya apa? Supaya kukuh. Demikian Allah Ta'ala menyebut juga faktor terbesar dalam menjaga keluarga ialah menjaga negara. Kerana negara yang aman, negara yang kukuh, asas keutuhan keluarga itu sendiri. Negara yang huru-hara, maka keluarganya juga akan huru-hara. Maka itulah kesinambungannya, itulah diinsijamnya hubung kait. Maka Allah Ta'ala menyebut dahulu, bila menyebut tentang peperangan, memang ataupun jiwa manusia datang rasa takut. Kerana perang bererti hilang nyawa. Maka Allah Ta'ala menceritakan dalam ayat yang kita bacakan ini. Alam tara ilal ladhi. Apakah kamu tidak mengetahui wahai Muhammad? Bila Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Allah, apakah kamu tak ketahui? Demikian ia khitab kepada umatnya. Bukan khitab, yakni arahan, penjelasan kepada seluruh manusia. Tidakkah kamu tahu? Satu cerita. Ilal ladzina kharaju min diyarihim. Sekelompok manusia yang keluar daripada negara mereka. Wahum ulufun. Mereka ini ramai, ribu-ribu, kata Allah. Perkataan uluf, beribu-ribu. Artinya dengan jumlah yang banyak tak patut keluar. Atau kita mungkin tertanya-tanya, kenapa jumlah yang banyak mesti keluar? Yang biasa keluar negeri ni jumlah sikit. Keluarlah 2 orang, 3 orang sebab nak cari duit, nak berniaga. Tapi kalau keluar semua, ada masalah. Apa cerita dia? Bila satu negara, penduduk negerinya beribu-ribu itu keluar, maka semua akan tertanya-tanya. Maka Allah Ta'ala berkata, apakah kamu tak mendapat berita ini? Tentang satu negeri. Yang mereka ini berjumlah beribu. Kharaju, keluar daripada negara mereka. Hadaran maut, kerana takutkan mati. Kumpulan yang keluar kerana takutkan mati. Kerana sebelum Allah Ta'ala menceritakan tentang kewajiban perang, maka Allah mulakan dengan mukadimah ini. Supaya kita semua mengetahui hidup dan mati itu urusan Allah. Nyawa itu urusan Allah SWT. Bagaimanapun kita cuba nak selamatkan nyawa, bila sampai waktu ajal dan waktu kematian, kita akan mati. Supaya kita sedar bahawa syariat jihad bukan bermaksud kita akan mati awal. Bila Allah perintahkan kita berperang, bukan bermaksud kita akan mati awal. Sebagaimana bila Allah perintahkan kita bersedekah, bukan bermaksud kita akan muflis awal. Sebagaimana Allah suruh kita buat itu dan ini, bukan bermaksud akan berlaku kerugian dalam dunia kita. Maka Allah menyebut satu kelompok manusia, jumlahnya ribu, keluar daripada negara. Apa kisahnya? Para ulama' dalam cuba memahami kisah-kisah tersebut, dengan perkataan yang Allah Ta'ala sebut, hadharan maut. Mereka takutkan mati. Mereka bimbangkan kematian. Maka sifat ini ialah sifat penakut, sifat resah, dan juga lemahnya keyakinan mereka
tidak berimannya mereka pada Allah dan pada Rasul-Rasul mereka. Sedangkan jumlah mereka banyak yang sepatutnya mereka lebih berdiri teguh. Kita tuan-tuan, kalau kita ramai, sifat takut tu macam tak ada. Kalau kita ramai. Tiba-tiba ramai pun takut. Ada benda yang tak kena. Kita kalau ramai, kita jadi berani. Tiba-tiba bila berani pun penakut. Bila ramai pun tak berani, penakut, maka ada masalahnya. Kita tuan-tuan, kalau ramai, kita menjadi lebih kukuh. Tapi, kalau kita ramai, namun tak kukuh, maka ada masalah dengan jumlah ramai itu. Sedangkan kalau kita menggambarkan jumlah ramai, ia lambang kekuatan, dia melambangkan keberanian. Kita sebut jumlah ramai. Maka tiba-tiba Allah menceritakan jumlah ramai tidak beri manfaat. Allah tak sebut berapa bilangan mereka. Allah sebut uluf, ribu-ribu. Kerana tak penting Allah sebut dia juta ke 3 juta, 4 juta, penting. Yang penting Allah nak sebut satu benda, ada jumlah satu kaum. Jumlahnya ramai. Dia sebut jumlah ramai sudah memadai ayat itu. Tak boleh sebut juta-juta, 5 juta, 6 juta, tak boleh sebut angka. Nak beritahu jumlah ramai tak patut perangai macam tu. Dan Allah Ta'ala tak sebut bangsa apa. Allah juga tak sebut negeri mana, tapi Allah menyebut tentang keluar daripada negara mereka. Tujuan dalam Al-Quran kalau tuan-tuan tengok, kenapa Allah Ta'ala tak mentionkan banyak perkara-perkara yang bersifat detail, kecil-kecilan. Sebab tujuan kisah-kisah Al-Quran ialah mengambil iktibar. Supaya kita tak sibuk benda lain. Macam kita sebut tentang Ashabul Kahfi, 7 orang. Allah tak sebut nama siapa. Supaya kita tak payah nak peduli nama siapa. Yang penting mereka ini sanggup tinggalkan negara bagi menjaga iman walaupun terpaksa tidur dalam gua. Walau terpaksa mengorban usia muda mereka untuk menyelamatkan akidah. Yang sepatutnya atau yang biasanya omong-omong muda sibuk buat maksiat. Dan demikian juga Allah Ta'ala juga tak cerita apa nama anjingnya. Kerana bukan penting nama anjing, tapi nak cerita ada makhluk lain selain manusia akan juga menjadi sebahagian dalam nilai ketaatan kepada Allah. Dan menyempurnakan ketaatan manusia kepada Allah. Sama juga bila Allah Ta'ala cerita tentang wanita yang menggoda Yusuf. Tidak disebut namanya siapa. Cukup Allah menyebut nama Imra'atul Aziz, isteri pembesar. Walaupun dalam maklumat ahli kitab disebut namanya Zulaikha. Tak salah nak sebut Zulaikha atau tak sebut Zulaikha. Tapi dalam uslub Quran tak sebut nama. Kenapa tak penting kita tahu nama dia siapa? Yang penting kita lihat bagaimana utuhnya Nabi Yusuf dalam menghadapi godaan wanita yang pangkat yang kaya dan tempat yang tertutup dan tersembunyi. Maka demikian kisah ini. Namun, sebahagian ulama-ulama tafsir menyatakan ianya berlaku kepada kaum Bani Israel. Kisah ribuan yang keluar daripada negeri, tinggal negeri kerana takut mati, berlaku pada zaman Bani Israel. Iaitu penduduk sebuah negeri namanya negara Dawardan. Negara Dawardan ini, bila penduduk negerinya ini lari meninggalkannya disebabkan penyakit taun. Bila taun melanda negara mereka, mereka pun keluar dengan harap mereka tak mati. Tiba-tiba mereka terserempak dengan musuh mereka. Lalu musuh tadi pun menyerang mereka, membunuh mereka, menawang mereka, melemahkan mereka. Matilah mereka. Ada riwayat lain menyebut, ketika mana sejumlah yang besar ini lari daripada musuh-musuh yang menyerang mereka, yang sepatutnya mereka ini bersatu padu menentang musuh, tetapi mereka ini masing-masing pentingkan diri sendiri. Dan ini pengajaran besar. Kadang-kadang kita contoh umat Islam, yang kita kalau bersatu padu dengan jumlah kita ini, kita boleh menang. Tetapi bila masing-masing menjaga diri masing-masing, lalu dengan mudah musuh kalahkan kita. Masing-masing yang ni nak jaga pangkat dia, ni nak jaga jawatan dia, ni nak jaga perut dia, ni nak jaga sekian-sekian. Maka kita tak guna walaupun ramai. Kita tak guna walaupun majoriti. Kita tak guna walaupun satu bangsa, walaupun satu agama, walaupun satu, kita katakan, penyatuan yang patut kita bersatu tu wujud. Tapi bila kita tak bersama, kan ada kepentingan peribadi dan sebagainya, maka kita hancur.
Dia jumlah ribu-ribu yang keluar daripada negara tadi. Sedang musuh. Riwayat pertama menyebut Ta'un menyerang mereka, lalu mereka keluar. Daripada Ta'un konongnya nak panjang umur. Sedangkan mereka tahu perintah Allah, bila berlaku Ta'un tak boleh keluar. Duduk situ. Tak boleh pergi mana-mana. Tapi mereka keluar juga. Bila mereka keluar, terserempak dengan musuh mereka, dan musuh mereka membunuh dan menawan mereka. Riwayat kedua menyebut bahawa negara tadi diserang. Tetapi kerana penduduk dan rakyatnya tak bersatu padu, walau jumlah musuh jauh lebih kecil daripada jumlah bilangan mereka, yang anehnya mereka keluar beribu-ribu. Contoh itu yang berlaku di Rohingya. Bila Rohingya yang keluar daripada negara Burma, beratus ribu, 700 ribu, 800 ribu. Semua takutkan mati. Kalau mereka bersatu berperang mempertahankan tanah air mereka, pertahankan agama mereka, maka mereka tak perlu keluar. Mereka nak keluar, nak selamat nyawa, akhirnya mati juga lemas. Mati juga kebakaran. Mati juga sekian-sekian kerana kebuluran. Maka Allah Ta'ala mencela perbuatan melarikan diri dalam jumlah kamu yang ramai. Mana pemimpin kamu? Kenapa tak berusaha untuk bersatu dengan jumlah yang ramai? Sedangkan Nabi SAW menyatakan, kalau umat Islam itu 12,000, bersatu padu tak boleh dikalahkan. Kalau jumlah kita 12,000 yang berperang, 12,000 ini berperang. Sebab itu bila pegawai taktikal Israel, mereka berfikir bagaimana payahnya mereka nak kalahkan tentera Hamas. Lalu mereka mula mengira kekuatan Hamas. Setiap kali mereka menyerang Gaza dengan tujuan nak tahu apa kekuatan baru yang mereka ada. Apa kekuatan baru yang orang Islam Filistin ada. Jauh mana roket itu boleh pergi. Mereka menyerang untuk mengetahui kekuatan. Serang tengok kekuatan. Serang nak tengok kekuatan. Dan nak mengira jumlah tentera. Dan nak kira kawasan mana berlaku pergerakan. Itu strategi mereka. Lalu mereka mula menghitung berapa jumlah tentera. Mereka kata jumlah tentera Hamas barangkali 10,000 orang. Barangkali 12,000 orang. Mereka menyebut satu angka yang memang angka ini, baginda SAW kata, kalau umat Islam ramai ini dia takkan kalah. Takkan kalah. Tapi bukan bermaksud menang, tapi kalah tidak. Artinya kukuh bertahan. Maka bila saya katakan berlaku di Rohingya, mereka keluar sampai 700,000 orang. Maka ini musibah. Keluar dengan jumlah yang ramai. Kalau mereka tetap berdiri teguh, berperang mempertahankan hak mereka, nescaya mereka boleh menang. Nescaya mereka akan diiktiraf. Nescaya mereka akan diberikan hak autonomi ataupun autoriti. Sebagaimana umat Islam di Mindanao buat. Umat Islam di Mindanao, pejuang-pejuang di Mindanao, mereka berperang. Mereka bukan berperang zaman ni. Mereka berperang semenjak Sepanyol menawan mereka. Waktu Ferdinand Magellan datang ke bumi Sepanyol dengan 49 buah kapal untuk menawan Filipina, yang ketika itu buah kerajaan Islam, kerajaan Sulu. Mereka menawannya. Dan mereka gagal untuk ambil semua melainkan kawasan Luzon. Tapi kawasan Mindanao mereka gagal. Dan Mindanao ini kawasan majoriti umat Islam. Dan orang Islam terus lawan. Sepanjang keluar mereka masuk, orang Islam terus lawan. Maka bila mereka keluar, maka Marcos memerintah. Orang Islam terus lawan. Aquino memerintah, orang Islam terus lawan. Dan demikian berganti Presiden Filipina. Umat Islam terus berperang sehingga mereka mendapat autonomi. Begitu cara orang Islam sebenarnya. Dan begitu cara Allah Ta'ala perintahkan. Bukan keluar. Sama juga umat Islam di Patani. Mereka negara merdeka. Darussalam. Mereka negara merdeka. Namun bila berlaku perjanjian Bangkok, maka Inggeris seperti tidak mahu campur tangan sebagai penindasan yang berlaku di selatan Thailand atau Patani. Kan orang Islam Patani dia tak nak namakan negara mereka sebagai selatan Thailand. Mereka kata mereka Patani. Mereka negara merdeka Darussalam. Lalu mereka berperang. Berperang dan berperang untuk mendapat kuasa autonomi dan mereka memperolehnya. Sekali mereka tak keluar, mereka perang. Dan begitu cara orang Islam. Mereka tak boleh keluar. Kerana itu Allah mencela sekelompok ini. Yang mereka keluar beribu-ribu dan keadaan penakut. Kerana takutkan mati. Akhirnya mati juga. Mati yang pertama kerana musuh datang. Dan kelompok kedua pula ialah musuh yang menyerang dengan jumlah yang sedikit. Tetapi mereka ini tidak mau bersatu. Akhirnya mereka ini dikalahkan. Namun Allah Ta'ala yang maha penyayang. Allah jadikan mereka ini cuma mati dalam tempoh 8 hari. Mereka mati 8 hari.
Lihat apa yang Allah sebut dalam ayat yang kita bacakan pada malam ini. Faqala lahumullah. Lalu Allah berkata kepada yang sudah mati itu, Allah Ta'ala berkata kepada kelompok yang keluar dari negeri kerana takutkan mati, mutu, matilah kamu semua. Summa ahyahum. Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali. Diriwayatkan bahawa salah seorang Nabi yang ada waktu itu bernama Nabi Hizkil AS. Maka Nabi Hizkil AS berdoa kepada Allah supaya diampunkan kaumnya dan dihidupkan kembali. Lalu mereka dihidupkan kembali. Bila mana mereka dihidupkan kembali, mereka sedar akan kesalahan mereka. Dan mereka kembali merapatkan sah mereka. Dan mereka kembali menyerang musuh-musuh mereka dengan penuh keikhlasan. Akhirnya mereka berjaya menawan kembali negara tersebut. Itu kalau kita lihat ayat ini, kalau literally kita sebut, kita terjemahkan, kita tafsirkan, tidakkah engkau wahai Muhammad melihat orang yang keluar daripada negara mereka, sedangkan jumlah mereka ramai, dek kerana takutkan mati, maka Allah menghukum mereka dengan berkata, matilah kamu semua. Kemudian Allah kembali menghidupkan mereka. Innallah, sesungguhnya Allah, ladzu fadlin, amat besar kurniaannya, ala nas, kepada manusia. Walakin aktsaran nas, tetapi banyak manusia la yashkurun, tidak bersyukur. Tuan-tuan sekalian, kalau kita baca kisah-kisah Bani Israel, banyak kejadian yang mana mereka telah dimatikan oleh Allah kemudian dihidupkan kembali. Ini bukan satu, dua cerita yang berlaku, bukan ia berlaku banyak kali. Ia berlaku banyak kali, Allah menghidupkan mereka kembali. Ini berlaku pada zaman Bani Israel. Bila mereka mati, maka Allah Ta'ala hidupkan kembali. Dan tempoh mereka mati, kata ulama', ialah 8 hari, ada yang berkata 7 hari. Kemudian dengan doa Nabi Hizkil AS, mereka kembali hidup sebagai satu nikmat Allah pada mereka. Jadi kalau kita lihat dalam hubungkan ayat ini dengan keadaan kita sendiri, tuan-tuan, banyak mana Allah bagi kita peluang, lalu kita mensia-siakan peluang dan kita tak nampak kesilapan, maka kita terus mendapat kecelakaan dan kebinasaan. Tapi orang Islam yang sebenar bila menghayati ayat ini, dia belajar satu perkara yang penting. Bahawa kita perlu bersatu. Dan kita perlu membentuk satu saf yang kuat untuk memerangi musuh kita. Maka itu tanda kita akan berjaya. Kalau tidak, kita akan rugi semuanya. Semua akan rugi, keturunan kita akan rugi. Orang yang tak nampak pengajaran ayat ini, melainkan mereka buta daripada melihat pengajarannya. Maka Allah Ta'ala menyebut bahawa banyak nikmat aku berikan untuk kamu fikir. Kalau sekiranya orang Islam khususnya, umat Nabi Muhammad SAW secara khususnya, tak berfikir ayat ini, bagaimana punca kalah. Walau ramai tapi tak bersatu, masing-masing ada penyakit penakut. Atau pentingkan diri sendiri. Atau inginkan keuntungan sendiri, maka kita akan binasa. Tapi Allah selalu beri kita peluang kedua, umat Muhammad. Walaupun kalah, umat Islam bangkit balik. Apakah kita nak kalah lagi? Allah dah beri peluang, seperti Allah hidupkan balik kita punya harapan. Orang Islam merintah balik sesudah mereka hampir diperintah oleh orang kafir. Bersatu balik. Apakah kita tak belajar daripada peristiwa itu dan peristiwa apa yang Allah sebut dalam Quran untuk kita jatuh selama-lamanya? Akhirnya merugikan keturunan kita. Kita, tuan-tuan, dah tak berapa hari hidup dah, tapi masih lagi fikir kepentingan dunia melebihi kepentingan agama. Maka kita menzalimi keturunan kita yang akan mendapat penyakit, yang akan mendapat akibat daripada perbuatan kita mementingkan diri sendiri. Maka ayat ini sebagai pengajaran. Kemudian Allah sebut, waqatilu fi sabilillah, hendaklah kamu berperang pada jalan Allah. Wa'lamu annallaha sami'un alim, dan ketahuilah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik, selepas Allah cerita, saya dah sebut tentang, pertama Allah sebut tentang penting jaga keluarga, penting Allah beri hukum hakam supaya tersusun cara penyelesaian keluarga supaya tak berbalah. Kemudian Allah menyebut ada musuh yang akan serang negara kita. Akan ada musuh menyerang negara Islam. Kan negara Islam negara paling didengki oleh mana-mana negara lain. Dan sejarah menunjukkannya begitu. Negara Islam didengki. Waktu Rasulullah menegakkan kota Madinah, maka orang kafir Mekah dengki. Mereka menyerangnya dan menyerangnya dan menyerangnya. Demikian juga Rom, demikian juga Parsi. Mereka menyerang. Setiap kali wujud negara Islam, apa yang dilakukan oleh orang kafir? Menyerang. Kalau kita baca sejarah penjajahan semenjak Perang Dunia Pertama sehinggalah Perang Dunia yang Kedua, negara mana yang kena jajah? Negara Islam.
dijajah. Kerana mereka dengki pada negara Islam kestabilan, keamanan. Walaupun ada pemerintah diktator tapi aman. Di Libya, walaupun pemerintah diktator tapi aman. Boleh cari kerja. Bukan negara itu pernah menjadi negara antara kaya di dunia. Tiba-tiba masuk mereka hancur Libya. Tak tahu mana amannya. Tak tahu berapa puluh tahun lagi nak aman. Iraq, walaupun diperintah oleh diktator tapi aman. Mereka sentiasa bercakap kononnya hanya demokrasi boleh menyebabkan aman. Tapi terbukti negara Islam walau ada pemimpin mereka diktator, tapi negara mereka okey. Membangun. Akhirnya dicemburui, maka dihancurkan. Akhirnya Iraq dihancurkan. Demikian juga Syria dihancurkan. Maka ini kita katakan kedengkian orang kafir. Afghanistan, aman. Lalu mereka dengki, mereka menyerang Afghanistan. Bermula daripada Britain yang menyerang Afghanistan. Kerana kita kena tahu Afghanistan melahirkan ramai ulama-ulama terkenal. Ramai ulama-ulama hadis yang terkenal. Ramai ulama tasawuf yang terkenal. Cukup kita tahu Ibn Hibban Al-Busti berasal daripada kawasan Besut. Bukan Terengganu, tapi Afghanistan. Busti. Dipanggil Busto. Kita sebut Besut. Dan Imam Syaqi Al-Balkhi daripada wilayah Balakh. Juga daripada wilayah Afghanistan. Kebanyakan mereka. Yang disebut Afghanistan antara negara Wara'an Nahar. Itu negeri di belakang sungai. Antara negeri yang mengeluarkan banyak tamadun. Akhirnya Britain serang Afghanistan. Britain keluar, disambung oleh Rusia. Rusia keluar, Amerika sambung. Sampai hari ni, kenapa tak sambung-sambung tu? Apa ada pada Afghanistan? Kalau Afghanistan tak ada apa-apa tuan-tuan, masakan Britain sanggup menjajah Afghanistan? Walaupun mereka cerita Afghanistan negara batu batang tak ada apa. Habis kenapa kamu minat sangat? Kenapa minat sangat Afghanistan? Tak lama Britain keluar, Rusia masuk. Tak lama Rusia kalah. Walaupun diletakkan pemerintah Najibullah. Waktu itu, boneka sehingga Taliban berjaya menggulingkan Najibullah. Kembali pada rakyat Afghanistan memerintah. Tak lama kemudian mereka mencipta isu, mencipta tuduhan, lalu menyerang Afghanistan. Untuk apa? Mereka menyerang Afghanistan. Pun mereka tahu mereka tidak dapat menang seluruh Afghanistan. Cukup dengan Kandahar. Yang lain-lain mereka kalah. Dan mereka tak berani keluar daripada zon yang mereka namakan zon hijau. Zon penampang peperangan. Sebab itu realiti negara Islam sentiasa didengki. Kerana itu negara Islam kena bersedia untuk berperang. Sebab kita didengki. Lihat negara Islam tak bersungguh pun nak siapkan bala tentera. Sebab kita pun tak nak perang. Negara jiran-jiran kita siapkan bala tentera yang besar. Kerana mereka buah sangka buruk kepada orang Islam. Dan sentiasa menunggu kelalaian kecuaian kita untuk menyerang, menghancurkan, menguasai ekonomi. Sejarah ini tuan-tuan jangan lupa. Sejarah ini kena letak dalam kepala kita. Supaya kita umat Islam tak ditipu berkali-kali. Kemudian Allah menjelaskan, berperanglah pada jalan Allah, ketahuilah. Allah mendengar lagi maha mengetahui. Mula cerita kelompok yang takut perang, lalu Allah binasakan juga dia. Kemudian barulah Allah Ta'ala datangkan perintah, berperanglah pada jalan Allah. Kerana nyawa usia kamu Allah yang tentukan. Jangan kamu berfikir dengan cuba melarikan diri daripada tanggungjawab jihad, berperang, kamu boleh hidup panjang. Qul tamatta'u qalila. Katakan pada mereka, wahai Muhammad, seronoklah sekejap, nanti mati juga. Tentang kalau kita tidak buat perintah-perintah Allah, apakah umur kita panjang? Kita tidak mau berperang pada jalan Allah, apakah umur kita panjang? Umur kita macam tu juga, Allah dah tentukan begitu. Kemudian bila Allah menyebut tentang perang fizikal, maka Allah menyebut perang berkait dengan harta. Allah berfirman, man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang sanggup meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yakni berjihad dengan menggunakan harta benda mereka untuk menegakkan agama Allah. Allah namakan sebagai pinjam kerana Allah tunjukkan suatu garanti, Allah bayar balik. Allah ganti balik. Bahawa apa yang kamu pinjamkan tak akan habis, tak akan hilang. Tapi Tuhan ganti. Kerana itu Allah mentadbirkan dengan perkataan hutang. Tuan-tuan, kalau seorang ayah yang kaya-raya berkata pada anaknya, hutangkan untuk ayah sekejap, RM10. Apakah si anak ragu-ragu ayahnya akan membayar hutang? Ada orang kaya baik yang kita, dia ni pun murah. Kemudian dia kata pada kita, mak, pinjam sekejap RM10 nak bayar sate ni. Sate ni pun dibeli, ni nak suruh nak belanja kita juga. Dia belanja kita. Kalau seorang pemurah ni belanja kita makan, belanja. Saya nak belanja awak malam ni. Dia ambil S1 je. Yang ni dia belanja satenya,
teh aisnya, 3 layernya semua dibelanja. Lepas tu dia kata, boleh tak saya pinjam duit awak? Saya pinjam duit, saya nak bayar. Nanti saya bayar. Dia pinjam duit untuk nikmat dia juga. Sedangkan yang ni tak ambil manfaat apa-apa, dia datang minum masak je. Dia tujuan nak belanja. Kemudian apakah kita rasa dia tak akan bayar? Pasti kita yakin dia pemurah. Dan manfaatnya pada kita. Kerana itu Allah mentadbirkan perkataan siapa yang memberi pinjam pada Allah. Dengan pinjaman yang baik. Maksud pinjam yang baik yang ikhlas. Pinjaman yang ikhlas bukan tunjuk ke orang. Dan bila sebut pinjaman yang baik, ialah pinjaman yang menunjukkan kesungguhan kamu untuk mendapat keredaan Allah. Kata kalau kita bersungguh, takkan kita letak RM1. Kalau kita bersungguh nak beri pinjam pada Allah, takkan nak letak RM5. Duit koyak pula tu. Siap conteng-conteng. Atau duit Indonesia yang tak habis guna masa pergi Indung dulu. Ada saat kita masuk RM100,000. RM100,000 rupiah. Itu pun sebab dah tak boleh nak pergi luar negara. Masuk duit tu orang tabung. Pening pengurusi masjid nak tukar kat mana? Banyak saat RM10,000. Saya masukkan 10 keping je RM1 juta. Banyak tu. Ada orang yang tidak beri pinjam dengan pinjaman yang baik. Kalau nak beri pinjam pada Allah yang baik-baik. Sebab itu Allah sebut dalam Quran. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ. Jangan kamu cari yang buruk-buruk yang tak ada nilai untuk kamu berikan. Kamu sendiri tak nak ambil. Kita lah tuan-tuan. Kalau ada orang sedekah kita duit rupiah, tuan-tuan nak ambil? Rupiah. Tukar kat mana ni? Tak nak ambil. Bagi duit yang memang kita guna. Begitu cara kita diajar qardan hasanah. Pinjaman yang baik. Kemudian Allah Ta'ala kata, فَيُضَعِفَهُ لَهُ. Allah akan menggandakan baginya. أَضْعَافًا كَثِيرًا. Dengan gandaan-gandaan yang banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Ingat, Allah lah yang menjadikan rezeki itu sikit. Allah juga yang menjadikan rezeki itu banyak. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dapat rezeki yang sedikit. Dan Allah boleh melapangkan rezeki jadi banyak. Wa ilaihi turja'un. Dan kepada Allah kamu akan dikembalikan, akan dihisap. Baik, lihat Allah menyebut. Lepas jihad fizikal. Allah mulakan dengan cerita kalau takut mati pun mati juga. Maka berperanglah pada jalan Allah. Dan kemudian keluarkan wang ringgit kamu. Keluarkan harta benda kamu untuk pada jalan Allah. Kemudian Allah sebut Allah ganti. Jadi tuan-tuan, yang menjadi sebab orang Islam kalah, yang menjadi sebab umat itu kalah, dia ada 2 penyakit. Yang pertama penyakit namanya penakut. Jubun. Al-jubnu. Yang kedua penyakit namanya bakhil. Al-bukhlu. Kedekut. Kalau umat Islam ada sifat berani dan pemurah, maka dunia ini milik mereka. Untuk kita berjuang, yang pertama kita kena berani. Dan kita mengetahui nyawa itu berada pada ketetapan Allah Ta'ala. Yang kedua, kita kena pemurah. Dan inilah umat yang membina negara, yang menjatuhkan Parsi, yang menjatuhkan Rom, yang melebarkan sayap kekuasaan seluruh dunia. Umat yang berani dan tak kedekut. Tapi kalau hari ini penyakit pertama kedekut. Penyakit pertama penakut. Dia punya takutnya luar biasa. Sikit dia ancam sudah takut. Kemudian ada pula perangai kedekut. Kedekut kita pun luar biasa. Walau dah nak mati, dah nak melukut dah kita. Dan nak melutut, kedekutnya masih ada. Untuk apa? Awak berapa hari lagi nak hidup? Yang awak belanja pada jalan Allah ini untuk awak juga tuai pada hari akhirat kelak. Tapi bila penyakit ini ada pada umat Islam, kita tak boleh menang. Kerana itu kita kena didik anak-anak kita dengan 2 sifat ini. Berani dan pemurah. Sampai dia menjadi sifat dia. Ajar dia berani. Jangan takut melainkan Allah Ta'ala. Ajar dia pemurah. Beri duit, biar dia masuk tabung. Ajar dia nanti alung, angah dia duit lebih. Bagi-bagi kawan-kawan yang susah. Tanda kita bersyukur pada Allah. Nanti beli makanan, beli lebih. Beri kawan sikit. Jangan makan seorang. Ada tak kawan-kawan alung yang tak makan? Ada, dia tak bawa duit. Bagi duit pada dia. Alung bagi pinjam. Jangan bagi pinjam. Hadiah je. Jadi pemurah. Tentang ini, kalau kita berjaya ajar generasi kita dengan 2 sifat ini, berani dan pemurah, maka kita tak akan dikalahkan. Tapi kalau kita ada sifat penakut dan sifat kedekut, maka kita tak akan menang. Dalam kehidupan harian kita pun sama. Bukan sekadar kita menyebut tentang kehidupan yang berkait dengan peperangan di medan perang. Kehidupan peribadi kita sekarang. Tuan-tuan ingin berjaya, menjadi peribadi yang cemerlang, 2 sifat ini kena ada. Berani
Bukan sekadar berani kita sebut nak pukul orang belas orang, bukan. Berani dalam perkara yang baik. Bukan kita juga berani dalam melaksanakan suatu pembaruan, suatu inovasi. Kita kreatif. Kerana orang yang kreatif ini orang berani. Kita berani terjun dalam bidang perniagaan. Kita berani terjun dalam bidang keusahawanan, bidang peternakan. Jangan fikir risiko banyak. Saya nak ternak kambing tapi takut kambing mati. Itu tak jadi. Oh, dia punya fikir. Saya memang nak niaga Ustaz tapi takut rugi. Sebab tu saya tak berniaga. Orang penakut macam ni memang dia tak akan ke mana-mana pun. Keberanian kena. Kerana tuan-tuan umat yang berani, umat ini sentiasa mendapat kebaikan-kebaikan dunia. Jadi ingat, kita kena berani. Dan yang kedua, kita kena pemurah. Apa yang kita dapat, kita sentiasa berfikir untuk membantu, menolong, meringankan orang. Pemurah pada kedua ibu bapa kita, pemurah pada keluarga kita, isteri dan anak-anak kita, pemurah pada sahabat-sahabat kita, sentiasa pemurah. Walaupun kita dapat sikit, tapi jiwa pemurah itu menunjukkan kita redha dengan sedikit. Orang macam ni kalau dapat banyak lagi pemurah. Tapi ni tuan-tuan, banyak pun tak pemurah, sikit lagi tak pemurah. Maka orang kalau macam ni dia tak boleh masuk dalam kelompok tentera Islam yang akan menawang dunia ni. Kerana itu Allah sentiasa ajar kita bersifat berani dan pemurah dalam semua ibadat. Bila dia ajar kepada kita qiyamul lail, ajar berani. Bangun qiyamul lail, dalam kegelapan malam kita qiyam. Itu ajar berani. Allah ajar kita ke Mekah buat haji, buat umrah. Ajar kita berani menempuh perjalanan beribu kilometer. Ajar kita berani berhadapan dengan bangsa-bangsa lain. Nun, kita tawar dengan semua bangsa ada. Afghanistan, sekian-sekian. Kadang-kadang kita nampak macam kecil, kadang-kadang kita nampak macam besar. Kalau tengok geng-geng lain besar, kita tetap berani, kita tawaf berani, sa'inya berani. Di Araf, di Minanya tunjuk keberanian. Semua ini cara Allah mendidik kita. Maka lihat bagaimana kronologi ayat-ayat ini untuk mengajar kepada kita. Kalau saya katakan tadi, sebelum ini disebut tentang jaga kekeluargaan, sekarang menyebut tentang jaga negara. Disebut jaga negara, jawapannya ialah kena berperang. Maka Allah mulakan dengan cerita orang takut mati, mati juga. Kalau sebut perang kan takut. Dah, awak kalau takut, mati juga. Bukan tak mati. Dah, lalu Allah beri satu cerita. Ini kelompok ni beribu patut perang, tapi duk lari, akhirnya mati juga. Kalau tidak, kan rahmat Allah pada mereka, niscaya mereka mati terus. Tapi Allah jadikan mati itu sebagai pengajaran. Allah hidupkan kembali mereka, lalu mereka bertaubat, menyusun kembali sah mereka, kemudian berperang, mengambil kembali negara mereka. Begitu caranya. Artinya orang Islam, dikatakan never give up. Belajar daripada kesalahan. Jangan ulang salah. Orang sombong, dia ulang salah. Orang bijaksana, dia belajar daripada kesalahan. Dan kesan besar kita umat Islam, suka pecah belah. Kesan besar kita umat Islam, suka pentingkan diri sendiri. Kita tak nampak penyatuan, ruang-ruang penyatuan seperti kita tak jumpa. Kadang-kadang kita dah alim, kita dah pandai, tapi bab satu tak pandai lagi. Hairan. Yang peliknya, boleh pula dia bersatu dengan orang kafir. Itu yang pelik. Dengan orang kafir, memang kita berhormat berbeza. Dia sembah berhala, kita sembah Tuhan. Dia baca kitab agama dia, kita baca Quran, tapi boleh bersatu dengan dia. Pelik. Yang sama-sama kita, sama-sama baca Quran. Kadang-kadang guru kita pun sama, universiti pun sama, tapi dia punya gaduh. Macam tak reti cari jalan perdamaian. Apa yang pelik sangat ni? Dengan orang kafir yang tak sama kiblat, yang tak sama bacaan Qurannya ataupun cara ibadatnya, tapi mudah jumpa jalan perdamaian. Tak ada pula nak mainkan sentimen kafir-mengkafir. Sebab mereka dah kafir. Tapi bila hal orang Islam, lalu tuduh yang ni kafir, yang ni fasik, yang ni faham tu, yang ni fahaman ni, maka bagaimana nak selesai masalah kita? Bila orang Islam tak jumpa titik persefahaman, dia cuma jumpa titik perselisihan, kita tak boleh menang. Yang saya kata aneh, dengan orang kafir jumpa pula titik persefahaman dia. Kat mana titik persefahaman kamu? Yang ni semua berhala, kamu semua Tuhan. Kat mana sama? Yang ni duk baca kitab agama yang sesat. Kita duk baca Quran. Mana sama? Yang ni mati di kubur Islam, ni mati di tempat perkuburan kafir. Mana sama kita, tuan-tuan? Kita tak pernah bertemu pun dengan mereka. Tapi kita sama orang Islam, duk gaduh-gaduh kubur sama. Duk gaduh-gaduh Quran sama. Duk gaduh-gaduh kiblat sama. Pergi Mekah sama. Duk gaduh-gaduh satu flight. Satu kain ihram. Paling dia lagi kata kita. Yang kita duk gaduh-gaduh, kita sentiasa berada tempat yang mana nampak Allah nak pertemukan kita bahawa kamu ni sama. Yang tak nampak lagi persefahaman, kenapa? Tapi dengan orang kafir, tuan-tuan, ada tuan-tuan pergi Mekah jumpa orang kafir tu, tak jumpa Ustaz.
Tuan-tuan pergi masjid jumpa orang kafir? Pun tak jumpa. Kat mana tuan-tuan jumpa orang kafir ni? Bukan di tempat kita ingat Allah. Tapi boleh pula kita bersatu dengan dia. Rapat pula, peluk-peluk pula. Tapi dengan orang Islam, angkat penumbuk. Dengan orang Islam, terus cari balau. Tak habis lagi balau dia, tak habis. Tetapi bagaimana kita nak menjadi golongan yang munsif, yang meletakkan perselisihan itu di tepi. Maka ini syarat kemenangan yang Allah Ta'ala sebut. Nanti pada ayat berikut kita lihat Allah beri satu contoh. Ini contoh satu peperangan yang berlaku kepada Talut dan Jalut. Yang dalam karakter ayat yang berikutnya nanti kisah Nabi Daud. Allah beri, bila Allah perintah perang, pertama Allah beri contoh orang penakut mati lalu mati juga. Kemudian Allah datangkan perintah perang. Kemudian Allah menyebut yang menyempurnakan perang itu ialah sifat pemurah. Kemudian Allah menyebut satu medan perang, satu cerita perang yang pernah berlaku, yang penuh dengan mukjizat, yang penuh dengan pertolongan Allah, supaya kamu jangan bimbang dan takut. Bila kamu menjalankan perintah Allah dalam menegakkan agama, datang mukjizat, datang pertolongan. Walaupun kamu nampak zahirnya lemah, tapi kamu dikuatkan dengan pertolongan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.